Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, wa ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. صدق الله العظيم. Binasalah hendaknya manusia yang engkar itu. Betapa besar kekufurannya. Tidakkah dia memikirkan daripada apakah dia dicipta oleh Allah? Daripada air mani diciptakannya, serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Kemudian jalan, yakni baik dan jahat, dimudahkan Tuhan kepadanya supaya menimbang dan mengambil mana satu yang dia pilih, kemudian dimatikannya, lalu diperintahkannya supaya dikuburkan. Kemudian apabila Allah Ta'ala mengkehendaki dibangkitkannya, yakni hidup semula. Sadaqallahul azim. Tuan Imam, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang saya kasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita kesempatan dan peluang untuk sama-sama berada di dalam rumah Allah yang mulia ini. Moga-moga amal ibadah kita, duduk kita, diam kita, zikir kita dan apa yang segala amalan yang kita lakukan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian, pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita pada menggunakan kitab tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Pada membicarakan daripada surah Al-Ma'idah, surah Al-Hujurat, ayat yang ke-11 di bawah tajuk larangan mempermainkan saudara seiman dan mencela diri sendiri. Kita telah pun berbincang pada pertemuan yang lalu bagaimana dikategorikan beberapa penyakit yang ada di kalangan di dalam masyarakat yang berjangkit di setiap masyarakat itu, yang berkait rapat dengan satu dengan yang lain. Yang pertamanya memperkecilkan, yang keduanya mencela, yang ketiganya memberikan gelaran yang buruk. Memperkecilkan berlaku ketika seseorang menilai dan memandang saudaranya bukan dengan pandangan yang mulia. Itu kita telah bahaskan dalam pertemuan yang lalu. Manakala mencela adalah menyebut aib seseorang ketika orang tersebut tidak berada di sampingnya. Yang kedua ini lebih rendah daripada yang pertama, kerana yang pertama orang tersebut tidak berpaling kepada saudaranya, terus tentu saudaranya tidak rela jika dipermainkan. Adapun penyakit yang ketiga yang melanda masyarakat ialah memberikan gelaran yang buruk, iaitu memanggil saudaranya dengan gelaran-gelaran yang tidak disukainya. Panggil gelaran-gelaran laqab, di bahasa Arab panggil laqab. Laqab orang itu dengan panggilan-panggilan yang tidak disukai oleh
empunya nama, kan. Jadi maknanya perkara-perkara ini ditegah dan dilarang oleh agama. Sehinggalah Allah Taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu kaum mempermainkan kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dipermainkan itu lebih baik daripada mereka yang mempermainkannya. Inilah dia ajaran Islam yang cukup mulia. Maknanya kita diminta untuk saling jaga, menjagai di antara satu dengan yang lain. Kita diminta untuk memelihara ikatan ukhuwah, ikatan dalam masyarakat kita. Tambah-tambah kita yang berada di akhir zaman ini, sudah pastilah dituduh, difitnah, zaman fitnah, zaman yang penuh dengan pancaroba, dengan ujian yang bermacam-macam, kerana berebut untuk nak mendapatkan sesuatu daripada habuan-habuan dunia, sehingga kan orang sanggup melakukan apa sahaja, sanggup melakukan perkara yang kadang-kadang kita lihat ianya lebih hina daripada binatang, ataupun lebih hina daripada perkara yang paling hina, kan. Sebab itu Allah Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Saya baca ayat ini dan tuan-tuan seperti mana biasa, tuan-tuan ikut saya di belakang. Surah Abasa ayat ke-17 hingga ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insan ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqah faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah ثم إذا شاء أنشره Sadaqallahul azim. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah hendaklah manusia yang ingkar itu, betapa besar kekufurannya. Tidakkah dia memikirkan daripada apakah dia dicipta oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala lontarkan beberapa perkara-perkara yang kadang-kadang mampu memberikan, menimbulkan rasa gerun kepada kita. Kita kena fikir balik bila kita nak menghina seseorang, bila kita nak memperlekehkan seseorang, bila kita nak memperkecilkan ataupun mencela seseorang, memanggil, menghina, memanggil dengan tujuan untuk menghina, maka daripada manakah Allah Ta'ala timbulkan persoalan kita? Min ayyi syai'in khalaqah, daripada manakah kamu diciptakan oleh Allah? Min nutfatin khalaqahu faqaddara, sebenarnya kamu diciptakan daripada mani, serta dilengkapkan keadaannya dengan persiapan untuk bertanggungjawab. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala sebutkan asal usul kejadian kita. Sebab itu sesiapa yang menyedari bahawa dirinya lebih hina daripada orang yang paling hina, lebih sedikit daripada yang sedikit, lalu mengapakah masih dia nak menyombongkan diri?
Ialah kalau dia memperkecilkan orang, mencela orang lain, memanggil dengan panggilan yang tidak disukai oleh si fulan bin si fulan, maka dia melakukan perkara yang sungguh hina. Maknanya dia masih lagi sombong. Mengapa masih lagi memperkecil dan mempermainkan yang lain? Sesungguhnya kesombongan bukanlah sifat yang sesuai bagi makhluk Allah. Sifatnya adalah rendah diri, tawadhu'. Manakala sifat takabur dan mengagungkan diri tidaklah sesuai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat Allah al-mutakabbir. Kita baca, kita nasyid dalam zikir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia lagi baik, di sana terdapat nama Allah yang namanya Al-Mutakabbir, iaitu sifat takabur, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh takabur, manusia tidak boleh takabur. Sebab apa kita nak takabur? Kita semua datang daripada Allah, kita diciptakan daripada Allah, kita dijadikan daripada setitis mani yang hina, kan? Apalah kita nak bangga sangat? Bukan semua milik kita. Apa yang kita miliki hari ni, sihat tubuh badan kita, bukan sebab kita makan ubat. Berapa ramai orang makan ubat tak sihat juga, berapa ramai orang makan ubat mati juga. Patut kalau dari segi teori makan ubat, dia makan anti agingnya, dia makan ubat-ubat yang boleh memberikan antibiotiknya, makan vitaminnya dan sebagainya, jaga dia punya gizi seimbang, dia tak matilah orang tu patutnya. Tapi tak mati juga, mati dengan bermacam-macam cara, kerana kita datang daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepadanya, sebab dialah pemilik kita. Dialah pemilik langit bumi ini. Sebab tu kita tak boleh nak menyombong diri, kita nak bangga diri, kita nak pelekeh orang, nak perkecil orang, tidak boleh. Kerana apa? Kerana orang itu adalah orang kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah tak apa, bumi ni dia punya, harta kita dia punya, nyawa badan kita ni dia punya, badan kita ni dia punya, isteri anak kita tu dia punya, kereta kita Allah Ta'ala punya, semua Allah Ta'ala punya. Jadi dia layak untuk nak takabur, kita yang tak boleh nak bertakabur. Begitu. Baik. Kisah telah banyak diperceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Harta benda juga bukan merupakan ukuran, kerana Qarun mempunyai harta yang lebih daripadamu. Itu dia. Kalau nak kira harta banyak, Qarun lagi banyak. Kita ni banyak mana sangat tuan-tuan. The richest, yang paling kaya di Malaysia berapa tuan-tuan? Dia punya aset dia baru 20 bilion lebih. Takat-takat tu je tuan-tuan. Maknanya barulah ada berapa je baru harta yang ada pada si kaya, kan? Kalau mai kepada turun mai, Tan Sri Razali ada berapa bilion, kan? Mai pula kepada Mirzan, lepas tu pula ada pula 2-3 yang lain. Dalam top 10 senarai terkaya di Malaysia ni kebanyakan Cahaya Nun Alif, syarikat-syarikat non muslim, yang memang mereka tersenarai dalam yang terkaya. Tapi adakah harta kaya mereka itu boleh menyelamatkan mereka? Tidak, kan? Tidak, kerana ianya adalah milik Allah. Qarun lagi kaya, tapi apa jadi dengan Qarun? Mengapa orang tak nak ambil iktibar? Mengapa masih lagi nak menyombong diri? Begitu. Ini persoalan yang yang Allah Ta'ala timbulkan kepada kita. Bukan ditimbulkan oleh Rasulullah, tetapi ditimbulkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna qarunaka min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanaw bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah daripada kaum Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia menjadi sombong dan zalim kepada mereka, dan kami telah mengurniakannya berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang-orang yang kuat lagi sasa. Dia menjadi sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah lagaknya seperti mana
seperti mana kamu. Itu dia. Jadi akhirnya apa jadi? Allah Taala tenggelamkan. Faqasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Akhirnya dia tenggelam habis, dengan rumah dia tenggelam, dengan harta dia tenggelam, pengikut-pengikut dia yang ramai pun tak boleh nak menyelamatkannya. Maka tidaklah ada yang dapat sebarang golongan yang boleh menolongnya daripada azab Allah, dan dia pula tidak dapat menolongnya sendiri. Wa kana minal muntasirin. Dan dia sendiri tak boleh tolong diri dia, walaupun harta dia banyak, kan, walaupun dia pangkat dia hebat, dia tak boleh tolong diri dia sendiri, kan. Ini benda yang berlaku, kisah-kisah yang berlaku kepada mereka-mereka yang telah terdahulu, yang Allah Ta'ala rakamkan, ceritakan, yang sepatutnya menjadi iktibar kepada generasi-generasi yang ada dan generasi-generasi yang akan datang, kan. Itu dialah yang dikatakan harta tadi, kedudukan tadi, pangkat tadi, dunia tadi melalaikan dia. Sepatut dia ambil iktibar. Tapi bila dah dipegang harta banyak semua, dia tak akan ingat dah, tuan-tuan. Benda tu bukan boleh kita nak berlakon-berlakon, tak boleh. Dia bukan mudah untuk dia nak mengingati perkara-perkara tersebut, kan. Masuklah. Begitulah juga dengan kisah Fir'aun yang begitu zalim, yang sepatutnya diambil iktibar oleh umat Islam dan mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Taala berfirman lagi dalam surah yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin faqur. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu, yakni kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada setiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan dirinya. Jadi ni antara arahan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk atas bumi ni berjalan pun tak boleh tunjuk sombong. Kita nak berjalan pun kita tak boleh, kita nak boleh berlagak sombong, apatah lagi kita nak menyombong ataupun kita nak mengaibkan, menghina orang lain, kan. Nak paling muka pun tak boleh. Allah Taala tegur terus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abatha wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma tadri, ayat surah Abatha tadi, kan. Nabi bermasam, Nabi berpaling daripada seseorang yang datang berjumpa dengan Nabi. Orang ni orang buta, bapa saudara kepada isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia tak tahu apa siapa yang berada di hadapan Nabi. Nabi sedang melayan tetamu VVIP kononnya pada ketika itu yang datang bertanyakan tentang Islam dengan harapan yang menggunung tinggi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka tentang kebenaran Islam, tentang keadilan Islam, dan mereka ini akan menyampaikan pula kepada kaumnya yang lain. Akan tetapi yang berlaku sebaliknya, kerana orang-orang ini memang mereka tidak akan beriman, kan. Wasawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada kamu bagi peringatan kepada mereka ataupun kamu tak bagi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sebab itu Allah Ta'ala tegur Nabi. Sedangkan lelaki buta yang datang jumpa Nabi, Abdullah bin Ummi Maktum ini, seorang lelaki yang buta, yang memang nak ikhlas sungguh-sungguh, nak belajar, nak bertanya tentang agama itu sendiri. Baik, itulah dia bagaimana indahnya akhlak Islam, indahnya Islam itu sendiri, yang menitik beratkan tentang perkara-perkara ini. Baik, saudaraku, jadilah engkau orang yang senantiasa merendah diri. Jangan membenci seseorang walau siapapun engkau atau bagaimana luasnya kekuasaanmu, kerana tidak mustahil semuanya akan binasa. Seorang tetamu datang kepada Umar Abdul Aziz yang sedang menulis ketika lampu yang digunakannya hampir padam. Tetamu tersebut berkata, "Bolehkah aku membaiki lampu itu?" Umar menjawab, "Tidak seharusnya seseorang itu menyuruh tetamunya." Tetamu tersebut berkata, "Apakah aku bangunkan orang itu?"
Umar menjawab, jangan, ini merupakan tidur pertamanya. Umar kemudian berganjak dan memenuhi lampu itu dengan minyak dan membetulkannya. Tetamu tersebut berkata, engkau lakukan semua itu sendirian wahai Amirul Mukminin? Umar mengatakan, aku pergi, aku tetap Umar. Aku kembali, aku tetap Umar. Tidak ada sesuatu yang berkurang daripadaku, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang merendahkan dirinya, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Itu kisah Sayyidina Umar Abdul Aziz, ya, maknanya Khalifah Umar Abdul Aziz. Itu orang khalifah, tuan-tuan, kan? Itu tentera khalifah, kira lah ni Perdana Menteri lah, Presiden, kan? Ni bukan menteri besar, dia Perdana Menteri. Menteri besar kecil, tuan-tuan, hadap berambut tu kecil je. Ni besar, dia punya kedudukan dia, kan? Ni terap Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar Abdul Aziz begitu hebat dari segi cermatnya dia, kan? Padahal dia boleh suruh orang pekerja dia boleh suruh dia punya PA dia, dia boleh suruh dia punya pembantu-pembantu dia, boleh, tapi dia tak suruh juga, kerana dia adalah orang yang berakhlak mulia, yang terpuji akhlaknya, menjadi contoh kepada pengikut-pengikut serta rakyat yang berada di bawahnya, kan? Jadi apakah yang nak menggantikan nanti selari dengan akhlak Sayyidina Umar? Wallahu ta'ala a'lam. Kan itu timbul persoalan dia. Baik, itu saya katakan tadi, zaman hari ini zaman fitnah yang cukup hebat. Tuduh orang ni tak semayang, tuduh orang ni tak semayang, tuduh orang ni ambil harta, seleweng harta, pelari sana pelari sini dan sebagainya. Mereka buatlah, tuan-tuan. Mereka boleh buat atas dunia ni. Mereka ada kuasa, mungkin ada pengaruh, mungkin ada penulis-penulis upahan yang jahat dan sebagainya. Saya semalam saya difitnah juga. Ada fitnah tulis dalam Facebook, duk katuk saya, Ustaz Mak Cina daripada Gombak makan dapat projek daripada sebuah syarikat kerajaan negeri, dungdang katuk saya. Kan, padahal saya tak pernah dapat. Setakat syarikat tu panggil kita berforum, kita berprogram, tu biasalah, tuan-tuan. Macam syarikat-syarikat lain juga, macam dengan bank, jabatan-jabatan kerajaan yang lain duk panggil kita, kan? Biasalah, mengajar bulanan, sekali-sekala buat forum. Itu bukan projek, kan? Lepas tu dia fitnah, kata saya ni mendapat projek terus daripada seseorang dalam syarikat tersebut. Tu dia. Dia lagi berlegar, dah viral dah. Nama saya pula, tuan-tuan, dipalikkan. Lalu dia tak boleh serang tuan-tuan guru, para alim ulama, dia serang ustaz-ustaz kecil macam kami ni, kan? Kami ni tak tahu apa pun, tuan-tuan, mengajar siang malam, kami pun terkena juga. Tak apalah, kita berdoalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang ni zaman orang begitu biadab, kan? Orang dah sampai tahap apa nama ni, berani untuk nak menghina seseorang dengan hinaan-hinaan yang sangat jahat. Baik, tak apalah, kita ada Allah, tuan-tuan, jangan bimbang. Kita ada Allah. Sebagaimana isu Palestin yang berlaku sekarang ini, kita melihat bagaimana apa yang ada pada hari ini, tak ada benda lain dah. Kita sebagai seorang Muslim wajib kita yakini bahawa sampai satu masa nanti Allah Ta'ala pasti akan bebaskan Al-Aqsa itu. Sebagai seorang mukmin, kita wajib beriman bahawa Palestin akan diberikan kemerdekaan oleh Allah pada suatu hari nanti, dan hari berkumpulnya Yahudi di Palestin itu adalah hari binasa buat mereka. Itulah penyelesaian konflik Israel Palestin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Kita serah pada Allah lah, tuan-tuan. Kita berusaha, kan? Hamas berusaha buat genjatan senjata, buat perjanjian damai, kan? Baru ni perjanjian damai pertama 72 jam. Malam 19 Ogos ni akan berakhir genjatan senjata yang kedua, mengambil masa selama 5 hari. Kan? Bolehlah menampas sikit orang-orang Palestin. Itu pun ada juga nama genjatan senjata, tapi duk menyelusup masuk juga, buat kerja-kerja haram dan sebagainya. Tak apalah, tuan-tuan, kita tak ada lain, kita tak ada daya. Kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala pasti akan bantu, pasti akan mengalahkan, menghancurkan mereka yang cuba menghancurkan tanah wakaf milik umat Islam. Mereka cuba nak halang, mereka cuba nak hancur. Kita yakin satu hari nanti Allah Ta'ala pasti akan turunkan balak kepada mereka
mereka yang, dan Allah Ta'ala akan berikan kemenangan. Allah tak reda bumi suci Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam itu diceroboh, diambil oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim ajma'in, yang disokong oleh sekutu-sekutu mereka yang begitu jahat. Itu Yahudi di Israel. Mungkin ada orang kata, ustaz, di Selangor ni pun ada Yahudi masuk juga. Wallahu alam, saya tak jumpa gelangan Yahudi macam mana saya pun tak pasti, wallahu alam. Kalau ada juga panggil macam Yahudi ni, kita berdoa juga pada Allah, kita sembahyang hajat, mohon pada Allah. Hak jenis-jenis khianat, jenis-jenis penjahat, jenis-jenis mal'un ni tuan-tuan, doa kita serah kepada Allah. Allahumma alaihim, kita serah mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Kalau kepada Yahudi kita serulah, Allahumma alayka bil yahudi wan nasara mujrimin, Allahumma alayka bil yahudi al mal'unin, Allahumma alayka man awanahum, Allahumma alayka man ansarhum, Allahumma alayka man walahum. Doalah, kita minta pada Allah, ya Allah, kami tak ada kekuatan dah, ya Allah, kami serahlah mereka semua ni kepada Engkau sahaja, ya Allah, Engkau lah lebih mengetahui sandiwara mereka, kan? Dan bermacam-macam. Lepas tu pula dia nak serang Malaysia, dia habaq ke Malaysia ni jadi pusat pengganas pula, pusat latihan ketenteraan Hamas. Mai ke mana pula tuan-tuan? Tu cara hint yang tuan-tuan kena faham. Tu adalah hint tanda-tanda awal bagaimana Israel dan Amerika Syarikat memainkan peranan untuk menyekat segala bentuk kebangkitan Islam yang berlaku di atas muka bumi ini, kan? Dia bagi hina tu. Macam kita tengok Iraq dah kapet bombing, dah habis dah, macam padang jarak, padang terkukur dah tuan-tuan. Iraq dah tak ada apa, mati dah Saddam Hussein. Dulu tuduh apa? Kata Iraq ini mengeluar senjata nuklear. Dia guna tuduhan tidak berasas tadi baru tuduh, terus serang, kan? Jadi ni pun tak mustahil lah tuan-tuan. Kita bukan tahu kita lepas ni sampai tahap mana. Jadi kita kena bersedia 24 jam, kena sedia duduk dalam keadaan kita berzikir pada Allah, kita ingat pada Allah. Kita tak tahu kita nak mati bila. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Kita bukan tahu besok nak jadi apa pada kita tak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kita tak tahu di bumi mana kita akan bertemu dengan Allah. Mungkin dalam masjid, mungkin akan bertemu ketika sedang memandu kereta, bertemu ketika dalam pejabat, bertemu ketika kita sedang bekerja, bertemu kita ketika sedang kita makan di rumah, bertemu ketika kita sedang hadir open house, jamuan raya dan sebagainya. Wallahu taala alam. Yang penting musuh tidak akan duduk diam dengan apa saja yang berlaku terhadap perkembangan Islam yang baik, khususnya di negara kita Malaysia. InsyaAllah saya dan teman-teman daripada Yayasan Amal, daripada Muslim Care, daripada Rahmat Care, kita akan ke Gaza. Kami akan serah sendiri sumbangan. Saya akan pergi menyerahkan sendiri sumbangan yang tuan-tuan duk bagi, sahabat-sahabat duk bagi semua kepada umat Islam Gaza pada 29 hari bulan ni, insya-Allah. 29 hari bulan ni, kalau tak ada apa-apa aram melintang, kalau tak ada apa-apa yang berlaku, insya-Allah kami akan turun ke Gaza. Kalau dibuka pintu masuk, kita masuklah. Kalau tak buka pun kita ejah macam-macam mana pun kita nak serah sumbangan kepada mereka yang sepatutnya. Dia tak boleh nak bagi bank in tak boleh, kan? Israel dia bukan bagi akaun Hong Kong Bank untuk Palestin, tutup terus. Dia tak bagi. Jadi kita kena pergi serah sendirilah. Saya pada lah orang bagi duit. Baru-baru ni ada kita duk ceramah macam ni, cerita pasal Palestin apa semua. Ada hamba Allah seorang ibu, dia main buka rantai dia, buka gelang tangan dia, terus bagi, ustaz, saya tak ada apa nak bagi dah, yang ni ya saya ada ustaz, dia bagi. Tuan-tuan, nilai dia lebih kurang RM3,300 gelang. Gelang dengan nilai kedudukan emas yang bukanlah mahal pula ni, dah tinggal berapa dah, 1 gram berapa, 100 lebih kot, kan? Dulu mahal, dulu 200 lebih, kan? Pun masih dapat lagi dengan kadar RM3,300. Maknanya besar lah. Dia tak ada apa nak bagi. Dia kata, ustaz, ni yang saya ada, saya gadaikan, ini saja untuk Allah, saya pinjamkan untuk Allah. Ni orang cerdik lah tuan-tuan. Allah kata apa? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Nak dah kamu barang siapa yang nak meminjamkan, kan, sedikit harta mereka kepada Allah, fayudha'af lahu adha'afan mudha'afah. Allah Ta'ala kata kami nak berikan kepada mereka itu balasan balik, kami nak balas balik dengan balasan yang lebih baik lagi. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah Ta'ala akan berikan gandaan yang lebih hebat kepada mereka, kan? Jadi kalau malam ni pun ada siapa-siapa yang berhajat nak berikan lagi sumbangan, nak berikan zakat, nak berikan apa-apa bentuk sumbangan kepada umat Islam Gaza, yang saya sendiri akan pergi turun menyerahkan sumbangan tersebut, kan? Kalau kelab putera satu Malaysia sudah hampir berkampung di Kairah lebih seminggu dah, hampir seminggu mereka berkampung, tak boleh masuk lagi,
dipahamkan hari ni, pagi tadi kot baru di escort boleh masuk, itu pun tak boleh lama tanpa jaminan daripada ketenteraan. Mereka kata kami tak jamin, boleh masuk, kami boleh escort tapi tak boleh lama, tapi kalau berlaku apa-apa kami tak jamin. Sebab minggu lepas mati 14 orang, orang dua tak silap saya yang masuk untuk memberi bantuan, wallahu alam, tapi ditembak juga oleh Israel laknatullah. Jadi walau bagaimanapun kita berdoa lah, mudah-mudahan hasrat kita. Dan Malaysia ni tuan-tuan antara yang paling banyak menyumbang kepada umat Islam Gaza. Baru-baru ni yang kita buat rumah, kita buat hospital, kita buat bangunan, kita buat masjid, runtuh tuan-tuan. Masjid, bangunan, rumah, masjid saja tak tahu berapa ratus biji yang dibomkan, campur dengan bangunan semua beratus. Yang cedera pun lebih 10,000, yang mati lebih 2,000 orang. Kan? Ini perangai Yahudi, bangsa yang paling penakut dalam dunia. Mereka tak berdepan dengan Brigade Al-Qassam. Dia tembak orang awam. Dan dia pun jadi pelik. Pasal apa? Mati 2,000 orang. Lahir bayi baru dalam tempoh 36 hari serangan 4,500 orang. Itu dia tuan-tuan. Kan? Macam mana lah tuan-tuan? No? Mati 2,000, lahir 4,500. Itu dia. Pemuda-pemuda Islam, syabab, generasi-generasi yang akan terus membela Baitul Maqdis yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bagi orang yang berakal haruslah mencintai saudaranya dan tidak memburukkannya, mencintainya dengan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk yang boleh merosakkan amalan, sebagaimana cuka boleh merosakkan madu. Kadang-kala dalam diri seseorang mempunyai berbagai akhlak mulia tetapi juga mempunyai akhlak buruk, maka yang buruk itu boleh merosakkan akhlak yang terpuji, kan? Jadi maknanya cuba sedaya upaya yang mungkin untuk mencontohi apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhidup-hiduplah dengan akhlak yang mulia. Bermuamalahlah dengan muamalah yang baik dalam hubungan kita sesama manusia. Akhlak yang buruk akan mewariskan rasa dendam. Dendam tersebut akan menyebabkan permusuhan. Permusuhan ini jika timbul dalam diri seseorang yang tidak beragama akan membawanya menuju ke neraka, kecuali jika Tuhannya mengampunkannya. Berhati-hatilah dengan bahaya tersebut, kan? Baik, perkara yang kedua, penyakit yang kedua ialah mencela. Sebagaimana Ibnu Katsir menyatakan, iaitu sebahagian kamu jangan mencela sebahagian yang lain. Orang yang suka mencela adalah termasuk orang yang terlaknat dan tercela. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Humadzah ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wailun likulli humazatil lumadzah. Siapakah pengumpat dan pencela itu? Kecelakaan besar bagi setiap pencaci dan pengeji. Humadzah wal lumadzah, itu beza. Humadzah, lumadzah. Wailul likulli humadzatil lumadzah, kan? Kecelakaan besar bagi setiap pencaci dan pengeji. Jadi Allah bagi tiap-tiap dah warning terus. Allah bagi dah kutukan kepada golongan tersebut, golongan pencaci, golongan maki dan sebagainya. Apatah lagi piduk maki seseorang itu di hadapan khalayak ramai, dedahkan dia punya keburukan dia, keaiban dia di hadapan khalayak ramai. Ini dunia hari ini, dunia boleh berlaku sedemikian rupa. Masa sanjung tuan-tuan, dia sanjung berkaming, sanjung melangit. Masa dia nak peruntuh, dia nak berjatuh, dia khobek habis, dia cari habis, dia nak londeh supaya nak menaikkan sesuatu yang disukai oleh nafsu buasnya. Yakinlah tuan-tuan, orang yang begitu dia ada kepentingan-kepentingan tertentu. Tu dia, piduk balon, piduk ni, dia ada kepentingan-kepentingan dia, kan? Mungkin dia lepas ni boleh jadi apa-apa ke, boleh pegang GLC mana-mana ke tuan-tuan. Itulah tujuan dia. Baik. Saya tak kata pada siapa-siapa sama ada hidup atau mati. Kalau siapa berasa tu nasib badan lah tuan-tuan. Baik, siapakah pengumpat dan pencela itu? Wailun, kecelakaan adalah lembah di neraka. Itu dipanggil neraka. Neraka apa? Neraka wail. Wail itu adalah lembah kecelakaan di dalam neraka Jahannam yang penuh dengan penyiksaan dan kebinasaan. Allah buat satu nama macam syurga. Syurga ada Jannatul Firdaus, Jannatul Naim,
Jannatul Ma'wa, banyak nama-nama syurga. Neraka pun sama juga, neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Wil kan. Iaitu salah satu lembah yang sangat ngeri, sangat pedih dia punya azab dia. Baik, Abu Al-Jauza berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, siapakah yang Allah maksudkan akan merasakan Wil dalam Al-Quran? Maka Ibnu Abbas menjawab, dia adalah orang yang suka mengumpat, yakni namimah, pemisah di kalangan para sahabat dan sentiasa menyebut keaiban orang yang lain. Mujahid berkata, pengumpat humazah adalah orang yang memakan daging manusia, manakala lumazah adalah orang yang senantiasa mencela. Humazah berlaku dengan tangan, sedangkan lumazah berlaku dengan melalui lisan. Itu disebutkan oleh dalam tafsir Al-Qurtubi, oleh Al-Baghawi dan lain-lain kan. Jadi gambarkan kepada kita tentang kecelakaan yang bakal menimpa kepada orang-orang yang mencaci dan mencela. Baik, Ibnu Taimiyah mengatakan pengumpat yang tercela, sedangkan humazah adalah lebih dahsyat umpatannya, kerana humazah lebih menggalakkan umpatan, termasuk mengumpat melalui tulisan. Kan, tulisan apa mengumpat juga, halu tulis macam-macam tuan-tuan. Ya Rabbi, dia hentam tok guru, dia hentam para alim ulama, dia hentam golongan-golongan kopiah putih. Hari ni timbul pula tulisan, katok kami golongan kopiah putih kan. Macam-macam tuan-tuan, kesian kita tengok kan. Tapi itulah dunia akhir zaman. Tak apa tuan-tuan, fitnah ni akan terjawab suatu hari nanti. Biarlah mereka tulis. Sebab itu kata Ustaz Idris Ahmad sahabat saya Ustaz Idris Ahmad tuan-tuan, dia pengajak sini tuan-tuan, dia selalu sebut, dia kata biarkan mereka menulis, kerana kematian sahaja yang akan menghentikan tangan mereka daripada menulis. Itu dia. Kerana dia ada penulis upahan kan. Ada beberapa orang hari ni jenis penulis upahan. Dulu dia katok sipulan bin sipulan, dia katok kau ni bumbang. Saya ingat hampir makan tahun tuan-tuan, dia katok sipulan bin sipulan ni. Saya tak mau sebut nama lah kan. Dia katok. Lah ni dia bekerja pula dengan kawan hak dia katok dulu tu. Entah kawan tu bayar kat dia berapa juta pula, kita pun tak tahu. Kerja dia tulis dia tuan-tuan kan. Jadi Ustaz Darif kata nak meredakan, kadang-kadang kita ni sampai tahap tuan-tuan, kita jadi sakit hati kan. Sakit hati kalau tengok cara tulisan tu tuan-tuan. Tambah dulu boleh tahan lagi, dulu tak ada apa sangat, nak boh lah email. Email ni pun kadang-kadang susah orang nak baca, bukan semua. Lah orang pakai handphone, orang pakai smartphone, orang boleh baca bila-bila masa anywhere, anytime kan, boleh dapat akses. Dia viral sekali je tuan-tuan. Cukup susah nak tarik balik, cukup susah kan. Ini benda yang berlaku dunia akhir zaman. Tapi apa kata Ustaz Darif nak meredakan kita yang menjadi mangsa-mangsa ini, kata dia hanya kematian sahaja yang boleh menghentikan tangan-tangan mereka daripada menulis. Biarkan. Kalau kita berada di pihak yang benar, maka teruskan, tak ada masalah insya-Allah. Allahul musta'an. Allah ni tempat kita minta pertolongan, dan Allah Ta'ala innallaha ma'ana, Allah Ta'ala akan bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar dengan ujian-ujian hidup di atas muka bumi ini kan. Itu dia. Kadang-kadang demi orang lain pula tuan-tuan, orang lain pula yang menyelamatkan, ataupun orang lain pula yang tolong memahami. Orang bukan Islam pula yang kadang-kadang lebih hormat kepada para alim ulama. Baru-baru ni ada Cina-Cina, ada India, beberapa orang disebut dah terang-terang, kami akan berdiri teguh di belakang ulama-ulama, tuan-tuan guru, para alim ulama. Tu dia Cina kan. Antaranya apa nama lagi, nama lupa dah, Vincent Lee antaranya, nama S. Subramaniam, dan beberapa nama-nama yang lain kan. Kami akan berdiri teguh di belakang para alim ulama, tuan-tuan guru yang kita sayangi dan kita kasihi. Ada yang tulis catatan-catatan mereka sangat baik, kadang-kadang lebih elok lagi daripada orang yang Islam yang mengadu domba, mengumpat dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan berdoalah pada Allah, ya Allah serahkanlah fitnah pencacai ini kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh buat apa dah.
kita serah balik, kita pulang mereka ni balik kepada Allah, sebagaimana kita pulangkan Yahudi, Nasara, Amerika, Obama dan lain-lain itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti kena. Macam mana mereka pasti kena? Sikit sebanyak mesti pasti pasti akan kena. Baik. Penyakit yang terakhir iaitu penyakit yang itu memanggil geranan yang tidak baik. Kan? Panggil orang-orang itu dengan lakab yang tidak disukai oleh orang tersebut. Kan? Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman. Itu dia. Apa Allah Taala sebut? Dan janganlah, saya ambil yang pendek-pendek ni. Janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengah yang lain, dan janganlah pula kamu panggil-memanggil di antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Bil alqab bi'sal ismul fusuq wal ba'dal iman. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruklah sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah dia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Mereka yang ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasik, makalah merekalah orang-orang yang zalim. Kadang-kadang kita heran kan, contoh dah banyak, iktibar dah banyak daripada sirah Nabi dan sebagainya, tapi mereka masih lagi tak mau nak mengambil iktibar dan pengajaran. Memanglah Allah Ta'ala dah khitamkan, kan? Sebab tu kita ni jangan sampai Allah Ta'ala khitamkan hati kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Allah Ta'ala selaput dah mereka. Jangan sampai kita ini diselaputi oleh apa namanya, selaput-selaput tersebut yang tidak dapat melihat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanya kepada tuan-tuan yang selalu hadir ke majlis-majlis ilmu, kerana nak pastikan diri kita, anggota tubuh badan kita, mata kita, hati kita, telinga kita tidak diselaputi oleh benda-benda yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana Allah Taala melarang mengumpat antara satu dengan yang lain, Allah Ta'ala mengingatkan orang yang beriman supaya jangan memanggil saudaranya dengan nama gelaran dan kinayah, yakni panggilan yang disandarkan kepada ayah ataupun ibunya yang dibenci. Sebagaimana pernah zaman rakyat di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab memanggil kepada Sayyidina Umar. Orang lain semua panggil, ya Amirul Mukminin. Dia memang jumpa, ya bin Al-Khattab, hei anak Khattab. Dia tak panggil. Nama tu nama yang kurang ajak lah tuan-tuan, panggil begitu. Macam saya kan, Muhammad bin Ibrahim, orang panggil, hei anak Ibrahim. Nampak dah tuan-tuan, kita mesti marah kan. Aku nama Muhammad, lepas duk boh pak aku pula, kan? Pak aku tak ada kena-mengena pun, kan? Contohnya begitulah. Kan? Dia terlalu marah. Sedangkan Sayyidina Umar tidaklah begitu, kan? Tuduh dengan bermacam-macam kepada Sayyidina Umar itu sendiri. Itu cerita panjang yang akan kita bahaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Baik. Sebab turunnya ayat daripada surah Al-Hujurat ini, peringatan ilahi ini kepada orang-orang yang beriman, iaitu At-Tirmizi meriwayatkan hadis daripada Abu Jabirah bin Ad Ad-Dhahaq, bahawasanya ayat ini turun kepada kami, iaitu Bani Salamah, dan jangan pula kamu memanggil dengan gelaran yang buruk. Rasulullah datang kepada kami sedangkan kami semua memiliki 2 atau 3 nama. Nabi memanggil, wahai fulan. Mereka mengatakan, namanya Muh, wahai Rasulullah. Orang itu pun marah dengan nama itu, maka turunlah ayat tersebut. Dia panggil mungkin bergurau, tapi Allah Ta'ala tidak reda dan Allah Ta'ala marah kepada mereka yang memanggil dengan panggilan tersebut, kan? Baik. Rasulullah juga menghukum mereka yang memanggil dengan gelaran yang buruk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusirnya dengan marah, sedangkan Rasul tidak pernah marah kecuali kerana cinta ataupun kerana kebenaran. Pada suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari mencela muazzin Rasul, Bilal bin Rabah. Lalu dia memanggilnya, wahai si kulit hitam. Bilal pun mengadukan kepada Nabi. Nabi kemudian datang kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, adakah kamu menelanjangkan ibunya? Sesungguhnya dalam dirimu terdapat adat jahiliyah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Dzar untuk mencari keredaan Rasulullah dan sahabatnya Bilal bin Rabah? Dia menarik kembali celaannya. Sahabat yang mulia ini meletakkan pipinya di atas tanah dan berkata, aku tidak akan mengangkat pipiku ini sehingga Bilal memijak dengan kakinya.
Beginilah mereka dididik supaya kembali kepada kebenaran, mengakui kesalahan yang telah dilakukan serta taubat kepada Allah, bahawasanya dia telah menganiayai dirinya sendiri dengan dan menganiayai orang lain. Jadi maknanya begitu tuan-tuan, akhlak yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum alaihim ajma'in. Kita bagaimana tuan-tuan? Kita kadang-kadang kita panggil ke kawan tu, kita panggil ke kawan ni, kan? Kita buat tak benda-benda tadi, kan? Sahabat Nabi sampai kepada tahap itu. Dia takkan bangun kalau Bilal bin Rabah tidak pijak kepala Abu Dzar Al-Ghifari itu sendiri. Kan? Sampai tahap tu tuan-tuan. Kita macam mana tuan-tuan? Kan? Kadang-kadang dalam tulisan kita, kadang-kadang mulut kita tak kata, ada setengah orang dia diam saja tuan-tuan, tapi dalam tulisan dia masya-Allah Mak Datuk tuan-tuan, dia menulis dengan kata-kata yang dengan sebegitu hebat. Kan? Baik. Dengan kata lain, bahawa seburuk-buruk sifat dan nama adalah pemberian gelaran buruk sebagaimana yang dilakukan pada zaman jahiliyah, maka melakukan apa yang dilarang oleh Allah adalah fasik dan keluar daripada ketaatan kepada Allah ke arah kemaksiatan kepadanya. Jadi moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat-sifat yang terkeji sebagaimana yang kita bincangkan daripada ayat ke-11 surah Al-Hujurat. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada ketiga-tiga perkara tersebut, yakni memperkecilkan, mencela dan memberikan gelaran yang tidak baik ataupun nama-nama yang buruk kepada mereka yang tidak menyukainya. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita, ampunkan dosa-dosa kita, masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan, insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, bersama-sama dengan saya ni ada sahabat daripada Fatih Team. Ni adik-adik kita yang buat kerja sukarela. Kerja dia kerja sukarela tuan-tuan. Rancangan kita malam ni tuan-tuan disiarkan, ada dimasukkan dalam satu website Fatih Team, dia panggil Fatih Team. Jadi tuan-tuan boleh rujuklah kat situ, banyak kuliah-kuliah agama, kuliah-kuliah pengajian, tuan-tuan boleh download di internet, tak ada masalah. Dan cuma mereka ni buat sukarela, mereka tak ada buat apa-apa, cuma untuk nak cover kos-kos mereka tu, mereka buat jualan amal. Di belakang tu ada air mineral semula jadi IQ Minda, telah dibaca dengan 30 juzuk Quran. Ni berapa? RM4 saja tuan-tuan, 3-10 ringgit. Ni pun sama juga, ada coklat IQ Minda. Coklat ni tak ada Cadbury, tak ada, bukan macam Cadbury, diragui. Coklat ni halal dan tayyibah insya-Allah. Dia ada macam-macam yang campur dengan kismis, campur dengan macam-macam, tuan-tuan boleh dapat lah. Ini semua 3-10 ringgit. Macam tuan-tuan beli buah dokong lah, 3 kilo 10 ringgit. Boleh dapat di belakang. Dan kalau yang nak menderma untuk sumbangan Palestin dan kepada Gaza yang nak saya sampaikan terus nanti, tuan-tuan boleh berikan ataupun sumbangkan di belakang sana insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa addaita wa la maridan illa shafaita wa la 'aiban illa satarta wa la madhluman illa nasarta wa la hajatan min hawaij dunya wal 'adzabil akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.